السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini. Kita dapat bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung kepada kitab kita ni, Munyatul Musalli, pada muka surat 96, pada sembahyang sunat yang nombor 19, iaitu sembahyang sunat hari raya. Tak lama lagi nak sembahyang raya. Seminggu tak sampai seminggu dah. Hari ni 4 Zulhijjah. Lagi 6 hari 6 hari Baik, kita lihat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Dan setengah daripada sunat muakkad, yakni sunat yang amat dituntut. Itu dari segi bahasa. Sunat muakkad dari segi istilah ialah suatu sunat yang sentiasa dilakukan oleh Nabi SAW. Benda yang Nabi SAW buat sentiasa, kita panggil dia sunat muakkad. Kalau benda yang Nabi SAW buat tapi kadang-kadang Nabi SAW tinggal, ada waktu-waktu Nabi tinggal, maka ini dia panggil sunat ghairu muakkad, sunat yang tidak muakkad. Sunat yang muakkad maknanya benda yang Nabi sentiasa buat. Jadi dalam bahasa Arab dia panggil ma wazaba alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sunat rawatib yang muakkad tu 10, itu Nabi sentiasa buat, Nabi tak tinggal. 10, okey. Di sembahyang raya ni pun Nabi SAW sentiasa buat dan Nabi SAW tak tinggal. Jadi sembahyang hari raya kedua, iaitu hari raya haji dan hari raya fitrah. Maksudnya 2 hari raya lah. Ini sunat muakkad, hari raya haji dan hari raya fitrah. Jadi kita orang Melayu panggil hari raya haji. Sebab apa hari raya haji? Sebab hari raya itu berlaku pada selepas daripada menunaikan ibadat terpenting dalam haji, iaitu wukuf di Arafah. Dia dilakukan dalam waktu haji. Baik, dan hari raya fitrah, kerana hari raya fitrah itu dia dilakukan dan nak berkait dengan zakat fitrah. Itu dipanggil hari raya fitrah. Maka lafaz niatnya, lafaz niat sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Bismillah. Usalli sunnata Aidil Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya Udhiyah, yakni hari raya kurban. Boleh, saja aku sembahyang sunat hari raya kurban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau makmum buat 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
Kemudian usolli sunnata Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau makmum juga tambahlah sahaja aku sembahyang 2 hari raya, sahaja aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat, makmum 2 rakaat, imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey, itu cara niat lah. Ini lafaz niat. Mudah ya negara. Buat sentiasa dah ni. Kemudian ia baca doa iftitah. Lepas dia takbir, Allahu Akbar. Lepas pada Allahu Akbar tu baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fadhara as-samawati wal ard sampai habis. Wa ma ana minal musyrikin inna salati sampai habis. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis doa iftitah, apa buat? Kemudian maka takbir 7 kali serta mengangkatkan 2 tangannya seperti takbiratul ihram 7 kali pada rakaat yang pertamanya dan 5 kali pada rakaat yang keduanya. Dahulu, yakni sebelum daripada membaca Fatihah. Jadi kemudian lepas baca doa iftitah tu tadi, kita pun takbirlah 7 kali. Doa iftitah dulu. Lepas baca doa iftitah habis, takbir 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir itu dalam keadaan mengangkat tangan. Sama macam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tak ke sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali. Okey. Kalau kita makmum macam mana? Buat setakat tu imam buat. Kita masuk dah lewat, kita takbir lah. Allahu Akbar, sempat 2 kali lah. Bukan kata kita perhabis sampai 7 tak. Setakat hati imam buat. Bila hati imam masuk baca Fatihah, kita dengar bacaan hati imam. Gitu. Tak apa, itu sunat je. Dia sunat hayat. Jadi Allahu Akbar 7 kali. Jangan takbir dahulu daripada imam. Takbir itu selepas daripada imam. Kalau kita sembahyang berjemaah, imam takbir Allahu Akbar, baru kita takbir. Okey, 7. Rakaat yang kedua 5 kali. Tidak termasuk takbir bangkit daripada sujud. Allahu Akbar itu takbir intiqalat. Itu tak kira dengan 5. Habis takbir intiqalat tu dah berdiri luruh elok, barulah tu imam start takbir 5 kali. Kita ikut makmum ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar 5 kali. Jadi campur dengan takbir intiqalat, maka jadi 6 lah. Sama juga rakaat pertama. Kalau campur dengan takbiratul ihram jadi 8. Jadi takbir 7 tu tak termasuk takbiratul ihram. Okey, dah tu. Lepas tu rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali sebelum daripada membaca surah Fatihah. Lepas pada tu bacalah surah Fatihah. Kemudian dibacanya surah Fatihah. Habis 7 kali tadi dibaca surah Fatihah. Dan surah pada rakaat pertama kita baca surah apa? Subbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat yang pertama dan surah hal ataka hadisul ghashiyah pada rakaat yang kedua. Kemudian daripada Fatihah. Jadi surah yang dibaca pada sembahyang raya 2 surah, iaitu Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sampai akhir. Itu rakaat pertama.
Rakaat kedua, surah selepas daripada Sabbih isma rabbikal a'la, itu surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari', sampai habis. Itu surah yang sunat dibaca. Kenapa? Kerana Nabi SAW sembahyang raya, baginda SAW baca dua surah ini. Jadi oleh kerana Nabi baca dua surah ini, sunatlah kita baca dua surah ini. Kalau tak hafal, bacalah surah yang hafal. Bukanlah wajib, cuma sunat. Kalau kita jadi imam, sunatlah kita baca dua ini. Kan? Kalau kita sembahyang surah pun, sunatlah kita baca dua surah ini. Tak ingat, baca surah yang ingat. Tak ada masalah. Bukan kata wajib, cuma sunat saja. Baik. Dan sunat diselangi antara takbir yang 7 dan antara takbir yang 5 itu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa makna? Diselangi. Maksudnya di antara. Diselangi. Jadi kita takbir Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampailah takbir yang ke-6. Ni takbir ke-6 ni. Allahu Akbar, ni nombor 6. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir ke-7, Allahu Akbar, tak ada adalah. Pasal diselang. Selang ni makna tengah-tengah, di antara. Tak ada dah lah, sampai ke 7 je. Itu makna diselangi. Lepas nombor 7 dah tak ada dah. Kalau dia kata selepas, lain. Sunat dibaca selepas takbir, lain. Ini sunat diselangi antara. Maksudnya dia celah-celah. Jadi diselangi itu di dalam bahasa Inggeris orang panggil in between. Betul Betul apa? Betul tak? Cakap orang putih sikit bagi-bagi. In between, maksudnya di antara. Di antara mana kena ada dua benda lah. Kan takbir ni. Dia duduk celah. Lepas nombor 7 dia dah tak ada dah takbir seterusnya. Dia tak panggil in between dah lah. Jadi kat takbir itu 7, tasbih subhanallah alhamdulillah ni ialah 6 kali. Masuk takbir yang ke-7 dah tak ada dah. Habis takbir ke-7 apa benda? Imam pun baca surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai habis. Lepas habis takbir ke-7 tu tak ada subhanallah lah. Begitu juga dengan takbir yang 5 tadi, dibacanya di antara juga. Jadi takbir keempat, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir kelima, Allahu Akbar, tak ada dah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ada tasbihnya berapa kali? 4 kali. Takbir 5, tasbih 4 kali. Boleh tu. Jangan terlajak pula lepas ni. Nak sembahyang raya minggu depan ni. Hari Jumaat ni insya-Allah. Kemudian jika sembahyang berjemaah, maka sunat dibaca khutbah. Kalau sembahyang berjemaah, sunat baca khutbah. Tak kisahlah jemaah di masjid ke, jemaah di rumah ke, jemaah di mana saja, asal saja jemaah, sunat baca khutbah. Walaupun 2 orang saja jemaah tu, kita seorang, bini kita seorang, sunat baca khutbah. Boleh. Yang penting sembahyang tu secara berjemaah. Baru nikah sembahyang raya di rumah. Sembahyang raya haji ni boleh masjid lah, surau dah kan. Sembahyang raya puasa baru nikah sembahyang di rumah. Jadi kan habis lepas sembahyang tu khutbah lah.
Kan? Macam-macam orang berkhutbah. Takut apa khutbahnya, bukan khutbah depan ramai pun, bini kita, anak kita kan. Ada telefon Ustaz, bini saya, anak saya tak apa Ustaz, pak mentua saya ada depan. Aduh, kata dia. Pak mentua segan Ustaz. Allah, pak mentua segan apa ya. Takut kan, senang macam sekarang ni, khutbah ada, boleh download daripada internet. Tekan je keluar. Ha? Khutbah. Khutbah tak disyaratkan. Bagaimana khutbah boleh? Tak syarat yang menjabat agama. Cukup rukun apa semua, kita nak reka sikit boleh. Yang penting ada rukun dia, ada hak sunat dia. Itu. Tak disyaratkan khutbah daripada pejabat agama. Khutbah tak ada syarat pejabat agama tuan-tuan semua. Yang daripada jaiz ke apa. Tuan-tuan boleh nak khutbah mana-mana daripada buku mana pun tak apa. Cuma kalau baca khutbah di surau, baca berkhutbah di masjid, itu kena baca yang pejabat agama punya lah. Pasal di bawah kawalan masjid dan bawah kawalan jabatan agama. Kan? Sebab masjid dan surau ni di bawah seliaan jabatan agama. Tapi kalau kita di rumah, terpulanglah. Tuan-tuan nak baca apa? Mungkin tuan-tuan nak sampaikan apa kepada ahli keluarga kita, sampaikanlah. Kelebihan poligami contohnya. Memang tak habis khutbah tu. Elok kita pegang tongkat baca khutbah kelebihan poligami. Tengok-tengok tongkat kena betih kita dulu. Terpulang pada kita, baik. Seterusnya. Jadi semayang berjemaah, maka sunat dibaca khutbah. Sunat berkhutbah lah. Kemudian daripada sembahyang kedua hari raya tadi. Lepas pada semayang, khutbah. Khutbah. Jadi hari raya baru ni kan banyak macam-macam. Macam-macam orang yang berkhutbah. Pegang tombak lah, pegang senapang macam-macam. Benda itu tak wajib pun. Tongkat itu tak apa. Tak ada tongkat pun tak apa. Jadi janganlah sampai kita, benda itu kan ibadat, jangan sampai nampak memperolok-olokkan dia pula. Buatlah secara serius. Kalau nak pegang tongkat, peganglah tongkat. Kadang-kadang berpegang pistol mainan lah macam-macam. Senapang mainan dah jadi macam memperolok-olok. Itu yang ditegur oleh Menteri Agama. Ada yang pegang pedang Thanos. Thanos ke apa? Itu yang tak boleh tu. Tersampai macam satu mainan lah kan. Bukan tak ada. Kalau betul-betul dia tak ada benda tu tak apa. Tak ada sangat, potong kayu boleh kan. Tak payah pegang pun tak apa. Tak ada masalah tongkat tu. Tapi kalau ada kayu, nak pegang batang penyapu ke, buang penyapu kat bawah, pegang batang ke secara elok, itu tak ada masalah. Tapi kalau sampai nampak macam main-main itu tak boleh lah. Jadi itulah yang ditegur oleh Menteri Agama kita. Boleh ya? Jadi khutbah pertama dimulai, awal khutbah yang pertama dengan takbir 9 kali berturut-turut. Dan pada khutbah keduanya 7 kali berturut-turut. Itu. Jadi kalau teks daripada pejabat agama pun kadang-kadang kena cek tuan-tuan semua. Sama juga khutbah Jumaat. Saya biasa berkhutbah, sampai tengok baris salah, ayat Quran salah pun ada. Masa dia print tu kan dia lari kadang-kadang. Jadi kita kena cek lah. Bilang cukup tak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu khutbah pertama 9. Khutbah kedua Allahu Akbar, 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 7 kali berturut-turut. Khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Kenapa 9 dengan 7? Sebab masa kita semayang tu
kita takbir masa berdiri itu 9. Pada rakaat pertama, pada rakaat kedua kita takbir 7. Betul tak? Betul. Sembahyang raya tadi 9. Kita masa kita berdiri 9 kan? Takbiratul ihram 1, Allahu akbar 1. Takbir 7 tu, 7 jadi berapa? 8. Dan takbir nak sujud, nak rukuk tu 1, jadi 9. Oleh itu khutbah pertama 9 takbir. Masa rakaat kedua takbir intiqalat Allahu akbar 1. Takbir hari raya ni untuk sembahyang raya 5, 6. Dan takbir nak turun rukuk 1, jadi 7. Oleh itu untuk khutbah yang kedua tu takbirnya mula-mulanya 7. Itu hikmah dia. Kalau orang tanya pasal apa 9, 7 ni, apa hikmahnya? Itu hikmah dia lah. Baik. Adalah kedua khutbahnya itu seperti khutbah Jumaat. Macam khutbah Jumaat kena berdiri. Yang khutbah tak ada lelaki, kena duduk antara dua khutbah, sama je. Cuma bezanya khutbah Jumaat baca khutbah sebelum sembahyang. Khutbah hari raya ni khutbah lepas sembahyang. Semalam ada orang tanya, satu imam masjid hantar WhatsApp, kalau perempuan sembahyang jemaah di rumah, kerana kita ni kan dijangka tak boleh lagi perempuan sembahyang ni, jadi orang perempuan sembahyang di rumah lah. Jadi soalan dia, kalau perempuan sembahyang berjemaah di rumah, boleh tak? Dan boleh tak mereka berkhutbah? Salah seorang daripada perempuan tadi khutbah. Habis sembahyang jemaah dia orang pun bangun seorang khutbah. Jadi jawapan dia, sembahyang hari raya sah. Sebab sembahyang hari raya tu tidak syarat imam tu lelaki. Boleh imam perempuan untuk makmum perempuan, sama macam sembahyang jemaah lain. Kan? Jadi boleh. Untuk sembahyang raya sah. Tapi untuk khutbah tak boleh. Khutbah tu syaratnya lelaki. Tak boleh orang perempuan khutbah. Jadi sembahyang raya sajalah. Lepas sembahyang raya tu nama tazkirah tak apa. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Duduk sambil duduk, perempuan bagilah baca tazkirah sikit ke anak-anak perempuan dia, kawan-kawan perempuan dia kat rumah tu, tak apa. Tapi atas nama khutbah nak berdiri, pegang tongkat, nak baca rukun dua khutbah ni, itu tak boleh. Sebab khutbah syaratnya lelaki. Jadi mungkin tuan-tuan semua kan nak bagi sembahyang kat masjid, surau ni, sembahyang raya ni. Jadi isteri duduk kat rumah, anak-anak tak boleh datang ni. Sama macam ni lah lebih kurang. Jadi yang tak boleh datang tu macam mana? Dia nak sembahyang di rumah, jemaah sama-sama dia. Lagu tu lah, buat jemaah sama-sama dia orang boleh, tapi khutbahnya tidak ada lah. Kalau nak baca tazkirah boleh, atas nama tazkirah tak apa. Jangan pula kita, abang ni nak pergi ke masjid ni, sembahyang di masjid, awak sembahyang lah dengan anak-anak anak-anak kita. Tu ambil, lepas sembahyang tu khutbah tu ambil batang penyapu kat dapur, siap ajar lagi bini khutbah. Kan? Tak boleh. Tak sah khutbah tu tadi, kerana dia bukan lelaki. Maka dinyatakan di dalam kedua khutbah itu hukum bicara korban pada khutbah hari raya, pada hari raya korban, dan bicara hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah. Kalau kita nak buat khutbah tu sendiri, kita buatlah khutbah dan masukkan pada khutbah hari raya Idul Fitri bicara tentang zakat fitrah sedikit, dan pada khutbah Idul Adha bicara tentang ibadat kurban, kelebihan, hukum hakam dan sebagainya. Kenapa? Kerana sesuai dengan sembahyang hari raya tadi. Jadi itulah, kalau kita nak buat sendiri, kalau kita nak ambil yang majlis ataupun jaiz semua, itu senanglah, baca je lah. Kan dia dah masuk dah semua tu tadi. Cuma kalau rasa nak reka sendiri boleh. Tapi kena masuklah rukun alhamdulillah, Allahu akbar, takbir 5 kali, 7 kali, 9 kali, kemudian khutbah kedua 7. Lepas tu kena baca alhamdulillah, selawat kat Nabi, ittaqullah, kan, dan sebagainya. Senang ambil, dah orang buat lah, senang tak? Nak buat sendiri payah. Tu salah. Sebab takut tak cukup rukun nanti.
Ruku dia sama macam ruku khutbah Jumaat. Habis selesai. Boleh tuan-tuan semua jelas tak? Dan sunat takbir pada 2 malam hari raya. Sunat takbir pada 2 malam hari raya. Keduanya takbir yang mutlak, takbir semata-mata, hingga masuk kepada sembahyang, yakni masuk kepada sembahyang hari raya, maka habislah takbir yang mursal, yakni takbir yang tidak mengiringi sembahyang pada kedua hari itu dengan takbir imam jika sembahyang berjemaah, atau takbir dirinya jika sembahyang seorang diri. Sekarang ni dia nak cerita tentang waktu takbir mursal. Takbir mursal ini takbir yang tidak ditakbirkan selepas sembahyang. Takbir sepanjang waktu. Tapi waktu dia bila? Waktu dia bermula malam raya. Malam raya, contoh hari raya kita ni hari Jumaat ni, kan? Malam Jumaat tu tadi, kita masuk jam maghrib, kita start takbir dah. Takbir ni tidak berkait dengan sembahyang. Tidak semestinya lepas sembahyang maghrib, tidak semestinya lepas sembahyang isyak, tak semestinya lepas sembahyang subuh. Ini dia panggil takbir mursal. Takbir ya, tak ada kait dengan waktu. Duk takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lagi pasar ke, nak keluar mana-mana, semua takbir sepanjang malam. Bukan tengok ceramah. Kita ni tengok ceramah pula. Jadi takbir tu, itu syiar malam tu. Allahu Akbar, Allah. Dapat pahala. Pahala besar pasal waktu takbir tu. Jadi takbirlah, takbir pukul 12 tengah malam, bangun tahajud, takbir Allahu Akbar, takbirlah sepanjang malam. Pagi besok lepas subuh pun takbir lagi, takbir Allahu Akbar. Takbir dia sepanjang waktu. Macam kita buat haji lah, yang dah buat haji. Kalau buat umrah lah. Bila dah ambil niat, orang Melayu panggil ambil niat. Saya mula-mula bawa jemaah tua-tua ni, Ustaz nak ambil niat kat mana? Ambil niat. Pening kepala, ambil niat pula. Apa benda ambil niat pula? Rupanya nak berniat di mana? Niat di mikot lah. Lepas dah ambil niat tu, orang Melayu panggil ambil niat di mikot. Apa kita buat? Kalau kita atas kapal terbang, turun ke Mekah, di atas kapal terbang Qarnul Manazil. Kalau kita pergi ke Madinah dulu, di Bir Ali. Lepas daripada kita ambil berniat tadi, apa kita buat? Talbiyah. Berapa banyak talbiyah? Sepanjang masa. Tak ada kira apa. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bila habis talbiyah tadi, bila kita masuk tawaf. Masuk dalam Masjidil Haram, nak tawaf habis. Masa nak berjalan pergi Masjidil Haram tu, talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah sepanjang masa, itu waktu dia. Setengah jemaah ni dia talbiyah 3 kali, tidur atau apa? Tidur Lepas tu turun di RNR pun, makan nasi Arab pun, tak ada talbiyah apa dah, naik tidur balik. Padahal di tu waktu talbiyah tu. Talbiyah je, tak mesti pakai mikrofon, kita solat je. Kemudian naik ke hotel. Lepas tu biasa sampai di hotel nak pergi tawaf tu kan. Turun nak pergi tawaf tu, dia sembah popek kan. Main handphone pun semua. Mutawih depan tu talbiyah labbaik Allahumma labbaik, dia tak buat. Pergi tu. Tu syiar tu. Bila dah masuk start tawaf, tak ada dah habis dah talbiyah. Tu waktu dia. Sama juga ni, dia punya takbir mutlak ni tadi bermula daripada malam raya, takbirlah sepanjang waktu. Sehingga bila? Sehingga imam sembahyang hari raya tu, kalau kita sembahyang berjemaah, imam sembahyang raya akad takbir Allahu Akbar, tamatlah waktu takbir,
mutlak tadi. Kalau kita semayang seorang, sehingga kita semayang hari raya, Allahu Akbar, tamatlah waktu. Kalau kita semayang lewat, lambatlah habis. Kalau kita semayang pukul 11 baru habis waktu, boleh takbir lagi. Kan? Kita semayang di sini, balik. Tengok rumah sebelah dah takbir lagi. Allahu Akbar. Apa benda orang ni dah takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah habis ni, aku dah balik semayang raya. Dia belum semayang raya lagi. Tak habis lagi waktu untuk dia. Dia sengaja nak takbir banyak. Dia lewat semayang. Semayang raya ni boleh sampai masuk zuhur kan. Dia waktu dia. Jadi dia punya takbir mutlak macam tu. Okey, habis. Dua-dua semayang raya ada takbir mutlak. Semayang raya Idul Fitri, Idul Adha, dua-dua semayang ni ada takbir mutlak. Kemudian dia kata lagi, dan sunat takbir muqayyad, ini takbir yang mengiringi semayang fardu atau semayang sunat. Tak kisah semayang fardu ke semayang sunat, buat dua-dua. Yang kita biasa buatnya lepas semayang fardu je. Lepas semayang sunat tak buat. Ada tuan-tuan buat lepas semayang sunat? Tak kan? Tuan-tuan semayang zuhur, takbir. Lepas semayang zuhur, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata imam kan? Habis lepas semayang zuhur, semayang tuan-tuan semayang apa? Semayang ba'diyah zuhur kan? Lepas tuan-tuan semayang ba'diyah zuhur, takbir tak? Balik tu dah. Tak ada dah takbir. Sunat takbir. Takbir seorang-seorang, tak payah kuat-kuat. Kan? Allahu Akbar. Ni Allah. Sini pun Allahu Akbar. Allah, kacau bila tadi. Bukan kuat-kuat. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali cukup. Dapat pahala. 3 kali lebih sikit. Semayang jenazah sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir dulu. Allahu Akbar, Allah. Lepas semayang jenazah. Kalau ada orang mati dalam tempoh takbir muqayyad ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dulu. Kalau rasa lewat dah, ambil dulu mayat pergi. Kita jemaah ni takbir dulu. Jalan dulu mayat. Takut lambat ke bumi pula kan. Boleh mayat jalan dulu. Kita takbir sekali sudahlah. Sebab nak ke bumi mayat pula. Semua sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Sunat takbir. Wa imma. Wa imma sembahyang hari raya Idul Fitri, Idul Adha tu. Sembahyang raya Idul Adha tu sembahyang sunat ke sembahyang fardu? Lepas daripada sembahyang Idul Adha, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum baca khutbah, takbir sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baru baca khutbah. Untuk Idul Adha. Sebab takbir muqayyad ni Idul Adha je ada. Idul Fitri tidak ada. Sebab sembahyang Idul Adha tu pun sembahyang sunat. Boleh? Sebab dia kata apa? Untuk semua yang takbir yang mengiringi sembahyang fardu atau sunat. Pada hari raya haji, dia adanya untuk hari raya haji saja. Hari raya Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Okey? Takbir mursal saja tadi. Takbir mutlak ataupun mursal, nama benda sama. Setengah orang panggil mursal, setengah panggil mutlak. Dua-dua tu benda sama. Bila mulanya? Dimulai daripada subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah. Kita raya hari Jumaat ni. Subuh hari Arafah, pagi Khamis. Tuan-tuan datang sembahyang subuh pagi Khamis tu, habis sembahyang subuh takbirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esok raya. Boleh? Tuan-tuan jangan pula masuk grup WhatsApp kampung pula. Imam,
Raya besok memang takbirnya hari raya, hari Arafah lagi. Bukan malam tu baru takbir. Kadang-kadang kita terlewat buat di mazhab kita. Mazhab lain, contoh yang dibuat di Mekah, 1 Zulhijjah itu dah takbir dah. Lagi awal 10 hari takbir. 10 campur dengan 3 hari, 13 hari. Hari tasyrik lagi. Awal lagi dia takbir. Kita tak, kita start 9. Yang awal 1 Zulhijjah tu, kita, mazhab kita Imam Syafi'i, takbir hanya ketika melihat binatang yang boleh buat korban. Sekarang ni 1 sampai 9 ni sunat kita takbir bila tengok binatang boleh buat korban. Tuan-tuan jalan nak keluar ni tengok lembu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekurang-kurangnya sekali Allahu Akbar, sunat. Tengok kambing, Allahu Akbar, ni dalam 10 hari pertama ni. Tengok apa lagi? Unta tak ada nampak. Kambing, lembu, kerbau, sunat takbir dalam 10 hari pertama sampai 9 lah. Tuan-tuan jalan keluar jumpa lembu, tengok lembu naik lori, Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nak berlagu pun terpulang Allahu Akbar pun sudah ikut tuan-tuan lah. Cuma sekurang-kurangnya takbir sekali, sekurang Allahu Akbar, dapat pahala. Tengok ayam, tengok ayam takbir ke? Alhamdulillah. Allahu Akbar tadi bila tengok binatang yang boleh buat korban. Ayam doa, ayam tak boleh buat korban. Boleh tuan-tuan semua? Pagi Khamis nanti lepas subuh boleh takbir dah. Lepas zuhur takbir, lepas asar takbir, lepas maghrib tu biasa dah, orang biasa dah. Tapi kuat-kuat macam semayang. Memang raya dah. Dia punya syiar tu besar. Di taman saya dah buat 2-3-4 tahun dah. Tapi mula-mula buat tu memang gitu. Dia masuk dalam grup WhatsApp, Ustaz, raya besok, kata dia. Kan? Ada yang tak kenal suara saya pun, tu imam apa ni tak sabar-sabar nak raya, dia tulis tu. Ni cerita benar ni tuan-tuan semua. Masuk dalam grup WhatsApp persatuan penduduk. Saya senyap, tak kata apa. Dia orang yang lain tu jawab-jawab, cari kat internet apa semua, petikan kuliah Ustaz Zaidrus lah apa, mau masuk itu jawab. Dan ini dah lama dah, cuma kita tak praktik. Ada dalam kitab ni. Itu dimulai daripada subuh hari Arafah. Hari Arafah tu hari 9 lah. Bukan hari Arafah di Mekah tu dah. Hari Arafah tu maksudnya hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu dipanggil hari Arafah. 8 dipanggil hari Tarwiyah. 10 dipanggil Idul Adha. 11, 12, 13 panggil hari Tasyrik. Cubalah tuan-tuan buat. Mula-mula buat tu memang orang pelik. Tapi dah lama kelamaan tak apa, orang tak faham. Tu. Saya di Kelantan memang gitu. Daripada saya celik-celik mata, memang hari ke-9 dah takbir dah. Cuma mari di sini je saya jumpa setengah-setengah masjid memang tak buat. Malam raya pun ustaz buat. Jadi saya cuba buat di surau saya mula-mula dulu 2-3 tahun lepas. Memang gitulah, pasal tak biasa kan. Suasana di sini hari raya Idul Adha kurang. Kadang-kadang hari raya pun orang tak tahu. Raya ke ni kata dia? Idul Adha. Setengah-setengah orang lah, bukan orang surau tahulah. Orang tak kaji tentang surau apa. Hari ni hari raya kata dia. Dia tak ingat pada raya Idul Adha. Teruk betul. Padahal hari raya Idul Adha lebih besar lagi daripada Idul Fitri. Sebab tu dia sebut niat pun niat Idul Adha dulu. Idul Fitri kan. Dan hingga akhir asar hari tasyrik. Kemudian daripada tiap-tiap semayang, dia punya tamatnya bila habis hari tasyrik asar tadi.
Asar hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13. Hari 13. Jumaat tu hari raya. Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin asar tu habis. Kan? Jadi hari tasyrik 11, 12, 13. Hari raya tu 10. Hari Jumaat tu 10. Okey? Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi hari Jumaat tu 10. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin asar tu habis. Lepas sembahyang asar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis. Tak ada lah takbir. Kalau tuan-tuan ada sembahyang sunat lepas asar tu, adalah, tapi sunat apa lepas asar? Okay. Mengikut waktu tuan-tuan sembahyang. Kalau tuan-tuan sembahyang pukul 6 lah boleh takbir lagi. Kita dah tak boleh dah, kita dah sembahyang habis dah. Dia sembahyang pukul 6, dia boleh lagi takbir lepas asar tadi. Kalau dia sembahyang pukul 7 boleh takbir lagi dia. Allah, Mamat ni pukul 7 takbir lagi. Dengar waktu kau kuat pula rumah sebelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya baru sembahyang asar pukul 7. Kalau sembahyang asar pukul 8 tak sunat takbir lah. Dah pukul 8 bukan sembahyang asar dah, sembahyang maghrib. Qadha lah. Jadi maksudnya sembahyang tadi mengikut kita sembahyang pukul berapa, takbir last. Tuan-tuan, takbir ni bukan semestinya tuan-tuan buat di surau. Bukan semestinya sembahyang berjemaah. Tuan-tuan sembahyang je takbir, sembahyang je takbir. Dan takbir ni dulu daripada wirid. Lepas takbir baru wirid. Dan jika orang haji, ni kalau kita buat haji lah, maka sunat dimulai takbirnya yang muqayyad daripada zuhur hari raya hingga subuh akhir hari tasyrik, yakni hingga subuh hari yang ke-13. Kalau orang buat haji dia lain sikit. Dia start takbirnya lepas zuhur hari raya. Sebab apa? Sebab sebelum tu dia talbiyah. Dia dalam ihram lagi. Pagi raya tu dia dah melontar. Kan orang biasa buat haji tahu, melontar jamratul aqabah. Dia bercukur. Bila dia buat 2 daripada 3 benda, tahlul awal. Dah boleh buka ihram dah. Bila dia balik ke Mekah, buat tawaf, tahlul sani. Habis dia tahlul dia. Tamatlah dua-dua tahlul. Jadi bila dia dah habis tahlul, habislah waktu talbiyahnya. Jadi biasanya zuhur tu tadi dia dah tahlul dah lah. Sebab lepas pada subuh dia orang akan pergi melontar. Subuh pagi raya tu. Lepas tu orang yang buat haji ni dia tak sunat sembahyang raya berjemaah. Dia sembahyang raya seorang-seorang je. Kau tuan-tuan pergi haji buat sembahyang raya jemaah, tak kan? Buat jemaah juga. Hak biasa pergi haji. Dia sebenarnya sunat buat sembahyang raya tu seorang-seorang dalam kemah tu. Kau kat mana-mana lah. Tak buat pun tak apa. Kalau sibuk kan. Pasal lepas subuh tu nak pergi melontar. Ikut giliran lah. Kita pun pergi melontar. Melontar jamratul aqabah. Kemudian cukur kepala. Kan? Boleh buat mana-mana satu. Cukur kepala dulu tak apa. Melontar jamratul aqabah, cukur kepala. Buat 2 daripada 3. Buat 2. Tahlul awal. Maksudnya dah boleh buka dah kain ihram. Semua boleh buka dah. Cuma nak bersetubuh tak boleh lagi. Tahlul awal ni. Balik ke Mekah, tawaf. Tawaf ifadah. Ada yang tak balik Mekah. Dia duduk kat situ tu, tak larat. Dia balik tu, dia balik habis hari melontar tu baru dia tawaf. Ada juga. Tengoklah ikut jadual masing-masing lah. Kan? Jadi balik ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf rukun, maka 3 dia buat, maka tahlul sani, sempurna, dua-dua tahlul. Tahlul pertama, tahlul kedua dah tamat. Habis, tahlul mana keluar daripada ihram tamat. Maka bila dah keluar daripada ihram, maka habislah waktu talbiyah. Jadi biasa benda ni semua selesai sebelum daripada zuhur pagi tu. Bila sembahyang zuhur hari raya tu, barulah dia start takbir. Sebelum tu dia talbiyah. Jadi ada juga jemaah kita ni, dia malam raya tu takbir Allahu Akbar dah. Daripada Arafah dia takbir. Teringat dia kata kat anak cucu di Malaysia. Teringat apa? Talbiyah lah waktu tu.
Lepas pada Zuhur tu baru takbir. Dia tak boleh tuan-tuan semua buat ibadat dengan emosi, buat ibadat dengan ilmu. Jangan buat ibadat dengan emosi. Sama juga sembahyang Jumaat ni. Nak sembahyang Jumaat, nama tak naik. Aku nak sembahyang Jumaat, kata dia. Dia pun pergi sembahyang luar pagar. Mana boleh sembahyang luar pagar? Pagar masjid kalau dikunci, tuan-tuan tak sah sembahyang luar pagar. Suruh lah. Tapi main emosi, aku nak juga, kata dia. Dia pun hampas sejadah kat luar. Mana boleh? Terputus sah. Putus sah tak sah. Kan? Dia bagi buat ibadat dengan emosi. Buat ibadat dengan emosi, buat ibadat tak boleh dengan emosi, buat ibadat mesti dengan ilmu. Kita tak boleh balik ke rumah sembahyang Zuhur lah. Dia putus sah. Panjang perbincangan dia. Kalau sembahyang luar masjid ni, dia tak boleh pagar tu ditutup, dikunci. Kalau jaga tu tak kunci pagar, tak apa. Kalau dia kunci, tak sah sembahyang. Dan takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Dia setengah bacaan ada satu lagi, wa a'azza jundahu. Sini tak ada wa a'azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, terjemahan tak bacalah. Maka waktunya itu iaitu keluar matahari hingga gelincir matahari. Tetapi ditakhirkan hingga naik matahari segala itu afdal. Waktu sembahyang raya ni iaitu daripada keluar matahari. Keluar matahari itu daripada habis subuh, syuruk, sampailah masuk waktu zuhur. Tetapi ditakhirkan, dilewatkan sampai matahari naik segala itu lebih afdal. Jadi sembahyang raya ni waktu dia tadi daripada syuruk sampai zuhur, tuan-tuan boleh buat. Tapi lewatkan sikit sembahyang raya tadi sampai dia naik matahari segala. Naik matahari segala ni lebih kurang pukul 8:30 tak apalah. Dia tuan-tuan tengok syuruk 7:11 syuruk dah. Itu masuk waktu dia dah. Boleh sembahyang raya dah. Kalau tuan-tuan nak buat awal lah. Tak. Jadi boleh Idul Adha buat awal supaya cepat sikit korban. Tuan-tuan semua, kita tawadi, kita buat sembahyang raya 7:12. Tuan-tuan datang sembahyang subuh, tak payah balik dah. Lepas sembahyang subuh takbir, Allahu Akbar takbir. Tek bunyi jam masuk syuruk. Bagi taklimat sikit, terus sembahyang raya. Allahu Akbar, sah boleh. Habis sembahyang raya tu, khutbah reka-reka, terus boleh. Cepat sikit boleh makan daging korban. Jadi sembahyang raya Idul Adha ni jangan lewat sangat pasal nak sembelih korban. Cuma 7 dia tak afdal lah buat masa tu. Dia kena naik matahari segalah dulu. Segalah ni maksud apa? 16 minit. Jadi 7, 6, 11 tambah 16 minit lagi iaitu 7:27. Itu waktu afdal. Itu bermula waktu afdal. Waktu boleh 7:11 tapi tak afdal. Waktu afdal ialah naik segala ke atas. Bila dia dah naik segala dan ke atas barulah afdal. Jadi bergantung pada kita lah. 8:30 tu memang dah boleh lah. Boleh sangat-sangat dah tu. Afdal pun dah masuk dah waktu afdal. Boleh Cuma awal sangat mungkin kita tak biasa kelang kabut lah. Tapi kalau setengah-setengah tempat memang awal. Ada di Kelantan pukul 8 semuanya dah. Dia orang datang sembahyang subuh tak balik-balik lah. Takbir Allah. Tak lapar ke Ustaz, tak sarapan. Memang sembahyang hari raya Idul Adha ni sunat makan lepas sembahyang raya. Makannya selepas hari raya, sembahyang raya. Dan sunat makan tu tadi daging korban. Tu nak kena cepat dah.
Dan sunat daripada daging korban tu makannya hati. Hati. Bukan makan hati. Makan hati tu pasal tunggu lama daging tak siap-siap. Kan? Makan hati aku tak makan. Makan hati. Pasal itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan korban, tuan-tuan lepas siap binatang korban, ambil hati tu balik, masak terus, makan. Hatu hak mula-mula makan. Itu yang afdal. Gitu. Tapi kita ni kan lambat. Itu jadi lambat lah sikit, tak apalah, makan lah benda lain dulu pun. Cuma kalau buat kambing cepat. Kan, sembelih, lapar, cepat dia kambing, potong belah perut, ambil hati, ambil hati tu balik, masak dulu ke kat mana ke, panggang ke apa kena, makan secuit sikit untuk dapat fadilat tadi. Fadilat makan hati sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Itu mula-mula masuk makanan yang masuk pada pagi hari raya Idul Adha. Itu sunat. Mula-mula masuk itu hati. Kenapa? Kerana kita tafaul, ambil sempena. Bila kita masuk syurga besok-besok, mula-mula makanan mula-mula yang dihidangkan kepada kita. Apa Syekh orang panggil kalau kita pergi hotel? Makanan mula-mula ni panggil apa? Appetizer. Mula-mula dia letak tu kan. Mula-mula yang kita akan masuk dalam syurga, kita akan makan makanan mula-mula sekali ialah hati. Hati ikan. Itu disebut dalam hadis, ziyadatu kabidil hut. Hati ikan. Lagu mana tak tahu. Jadi kita pun ambil sempena makan hati tu, mudah-mudahan kita masuk syurga. Kan? Mula-mula makan hati pada hari raya Idul Adha. Itu insya-Allah. Okey? Ada soalan ke tuan-tuan sebelum tutup? Ya tuan. Tadi. Dia kemampuan dia, banyak orang tidak kemampuan. Dia ambil korban macam pergi ke plastik, dia beli mungkin ada kekurangan sikit dia punya kos dulu. Dia boleh masuk boleh afdal ke di sini dulu atau di mana yang korban ni dia afdalnya buat di tempat kita. Kalau cerita bab afdal lah. Tak cerita lagi dengan SOP PKP ni kan, cerita afdal dulu. Dia ada afdalnya buat di tempat kita saksikan daging lembu kita ataupun binatang korban kita tadi disembelih, dan darah itu mengalir depan kita. Dan yang lebih afdal lagi, korban tadi dibuat di halaman rumah kita supaya keberkatan turun ke dalam rumah kita. Sebab itu banyak apa benda, kalau setengah masyarakat pantai timur, korban ni dia buat di rumah. Tetapi di bandar ni susah nak buat di rumah. Rumahnya tak macam rumah di kampung. Maka mereka menyerahkan kepada surau dan masjid. Tapi asalnya sebenarnya korban ni sunat dibuat di rumah. Afdal buat di rumah. Sebab ibadat. Korban ni ibadat kan? Tempat ibadat ni malaikat turun dan rahmat turun. Lepas tu kita semayang di rumah, tempat kita semayang tadi rahmat turun. Rumah yang tak disemayang, musibah banyak turun. Jadi rumah kita semayang selalu, qiyamul lail selalu apa semua. Sebab tu Nabi kata, la taj'alu buyutakumul maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu ni macam kubur. Sallu fi buyutikum, semayanglah di rumah kamu illal maktubah, malaikat semayang fardu, semayang di masjid. Semayang sunat, semayang di rumah, supaya turun berkat dalam rumah kita. Jadi korban tu ibadat. Jadi ibadat sunat dibuat di halaman rumah kita supaya berkat tu turun di rumah kita. Tapi tengok sesuai tak sesuai lah. Di bandar ni tak apa sesuai mana. Kalau di kampung, rumah kampung tu kan luah tanah-tanah depan rumah dia boleh cangkur, boleh gali, boleh macam-macam dia boleh buat.
Jadi korban tu yang afdalnya dibuat di hadapan kita dan kita menyaksikan dan kita makan daging korban tadi untuk ambil fadilat tadi, dan kita yang menguruskan daging korban tu sedekah kepada orang dan sebagainya. Tetapi apabila kita tak mampu nak laksanakan kerana mahal, kita memilih untuk buat di luar negara pun tetap sah. Cuma isunya yang mana lebih afdal saja, itu saja. Ada orang kata luar negara tu miskin, jadi saya korbankan di luar negara. Jadi sebenarnya boleh juga miskin. Cuma bagi ulama jawab macam ni, kita nak bantu di luar negara tu tak semestinya bantu melalui korban. Kita boleh hantar duit. Kalau kita lebih, kalau duit kita banyak, buatlah di depan kita satu untuk ambil fadilat yang besar tadi, dan hantarlah yang lebih lagi di luar negara. Buat 2 pun tak apa, 3, 4, 5 pun tak apa, kan? Pasal benda ni benda ada fadilat besar. Cuma kalau kita tak mampu nak buat di Malaysia ni, harganya mahal, 700, 800, tak mampu nak buat, duit tak cukup. Dia dari Kemboja 300 je boleh buatlah. Di mana-mana pun tak apa, insya-Allah. Ya, ikut kemampuan kita. Tetapi kalau kita mampu, yang afdalnya buat di depan kita. Sebab kita tengok darah mengalir tu, Nabi suruh, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatik, bangun dan tengok binatang korban kamu. Perempuan tu Nabi suruh tengok, anak perempuan dia suruh tengok. Sesungguhnya darah mula-mula yang menitik di bumi tadi akan diampunkan dosa kamu. Jadi bantu sunat kita tengok binatang kita disembelih, tengok pak menitik darah tu tadi, dengan syarat kita mampu tengoklah. Tak kisah lelaki perempuan pun, perempuan tu apatah lagi-laki, Nabi suruh anak perempuan dia. Tapi kalau tuan-tuan mabuk darah, tuan-tuan tengok tak pasal-pasal pula kena papah kat situ pula. Orang sibuk nak sembelih, tuan-tuan kebah kat situ pula. Jadi itu cerita dia, cerita afdal. Dan saya rasa risau jugalah benda ni sebenarnya. Kebelakangan ni hampir orang ni banyak orang buat di luar negara dengan alasan membantu orang di luar negara, sehingga kan berkurangan korban di tanah air kita. Tahun ni pasal PKP SOP ni lah. Tahun lepas ada masjid-masjid mengadulah kat saya, dia kata, Ustaz, tahun ni tak macam tahun lepas. Ada 3 ekor je Ustaz kata dia. Pasal banyak orang memilih buat. Tuan-tuan buat 2 lah, jangan sampai hilang syiar tu di sini. Tu syiar Allah Ta'ala murahkan rezeki di tempat ni, kita hilangkan syiar. Tak boleh macam tu. Rezeki tu di sini Allah Ta'ala murahkan. Macam zakat lah tuan-tuan semua. Tuan-tuan mencari rezeki di sini, zakatnya sepatutnya bayar di sini, kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan di sini, tuan-tuan buatlah korban di sini. Kalau tuan-tuan nak bantu kat luar negara, hantarlah juga di luar negara, hantar duit ke hantar apa, supaya jangan hilang syiar. Syiar terpenting, syiar agama Islam, lambang, azan, korban, takbir raya, itu dia panggil syiar, lambang. Maksudnya kalau orang datang kat negara kita ni, hari raya korban, tahu, oh negara Islam ni dah kuat, negara ni. Masjid tu saja 200 ekor, kuat betul kata dia. Mana kembang betul agama Islam di sini. Jangan jadi Allah, negara ni lemah betul Islam ya. Korban seekor je satu negeri. Gitu. Syiar. Okey, insya-Allah. Tak apa tu kot, dah cerah ni. Cerah sangat nanti. Lebih daripada arahan Jais ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.